Dalam lipatan sejarah kegemilangan Islam, siapakah yang tidak mengenali Hindun, seorang musuh Islam yang begitu hebat permusuhannya terhadap agama Islam. Namun setelah peristiwa pembukaan kota Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka hati Hindun untuk melihat kebenaran Islam. Lalu Hindun telah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menakjubkan, baginda telah menerima kedatangan Hindun dengan hati yang sangat terbuka. Islam mengajar kita semua untuk meraihkan dan memuliakan golongan bukan Islam. Imarah masjid kali ini berada di Masjid Qariah terbaik Darul Iman, Masjid Kampung Batu Hampar, Telemong, Terengganu. Tapak asal Masjid Kampung Batu Hampar, Telemong yang dibina sejak sebelum merdeka lagi terletak betul-betul di pinggir Sungai Terengganu. Masjid baru mula beroperasi sekitar akhir 1980-an. Telemong mempunyai catatan sejarah kegemilangan Islam tersendiri di Terengganu. Ada dikaitkan dengan perjuangan tokoh ulama dan pejuang kemerdekaan tersohor iaitu Haji Abdul Rahman Limbong. Maka pasti ada sesuatu yang menarik kerana masjid ini dirasmikan oleh seorang tokoh hebat. Pembinaan ataupun perpindahan daripada tapak baru di mana dibina pada tahun 1987, siap sekitar 88 dan dirasmikan pada tahun 1990 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang keempat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Biarpun terletak di luar bandar, masjid ini mempunyai jawatan kuasa gerak kerja yang sangat terbuka lagi kreatif. Tak hairanlah Masjid Kampung Batu Hampar sering memenangi pelbagai anugerah di peringkat negeri Terengganu. Yang menarik lagi, masjid ini juga mesra masyarakat bukan Islam dan turut mesra golongan orang kelainan upaya OKU. Saya kenal pula Muhammad Nahakim Sanik, lebih mesra dipanggil Hakim. 22 tahun, Hakim memiliki kepribadian Islam yang tinggi. Sering berada di saf depan bagi sempurnakan solat fardu di masjid. Setiap program masjid, Hakim akan turut serta, termasuklah menganggotai kumpulan kompang masjid. Kumpulan kompang masjid ditubuhkan sejak setahun lalu, berjaya menarik golongan kanak-kanak, belia maupun yang lebih dewasa. Kerana minat, semangat, bakat dan disiplin yang baik, Hakim diterima untuk menjadi salah seorang anggota kumpulan. Dengan tunjuk ajar dan bimbingan Ustaz Ainiza, Hakim bukan sekadar penyeri, malah dia diberi kepercayaan untuk menjadi pemain tamborin utama kumpulan kompang masjid. Cayalah Hakim. Hakim ni terlibat memang satu orang kata lebih istimewa lah. Sebab saya sejak penerbang alat kompang kita ni. Hakim kenapa pilih untuk main kompang, main tamborin? Dia mudah. Kenapa minat dan main tamborin? Mudah dan senang. Hakim bersama anggota kumpulan yang lain sedang giat berlatih untuk sambutan Mahal Hijrah peringkat masjid yang dijadual berlangsung keesokan hari. Golongan muslimah masjid turut berlatih bagi pertunjukan marhaban. Sementara itu, di masjid pula sedang berlangsung program Cinta Ilmu pimpinan Dr. Firdaus dari Universiti Malaysia Terengganu. Para sahabat ini, dia orang Arab. Dia masuk ke Turki. Cakap Arab, bukan cakap bahasa Turki. Dia pergi berdakwah ke Balkan, semenanjung Balkan. Cakap Arab, bukan cakap bahasa Turki. Dia cakap bahasa Balkan. Tetapi berjaya menarik Imam Bukhari yang bukannya berbahasa Arab. Macam mana mereka tertarik dengan dakwah para sahabat? Tertariknya itu dengan akhlak yang luhur. Selesai program Cinta Ilmu, ahli jawatan kuasa masjid bersiap sedia pula untuk menyambut anak angkat dari Persatuan Pelajar Perak, Semarak, Universiti Malaysia Terengganu.
16 orang pelajar bakal menginap di rumah ibu dan bapa angkat masing-masing. Selamat datang ke Masjid Kampung Batu Hampar, Mane, Terengganu. Kali ni ke Mepak. Yang buat saya tambah teruja bila dapat tahu dua orang dari kumpulan anak angkat ini adalah Lim Xiao Yi dan Kartigayan Velayutham. Syabas! Faktor agama dan bangsa bukan menjadi penghalang bagi program yang dianjurkan sebuah masjid. Sekarang kita nak tahu siapa keluarga angkat Lim dan Karti. Kita ada baki dua lagi. Dua lagi ni adik Lim dengan adik Kartik. Keluarga angkat adik Lim dengan adik Kartik adalah Kak Yang. Okey, jadi saya perkenalkan ni ibu angkat Lim dengan Kartik untuk 3 hari 2 malam. Tugasan pertama untuk anak angkat mak ayah iaitu Lim dan Kartik adalah untuk bertarung dalam perlawanan bola sepak persahabatan mewakili pihak masjid menentang pasukan Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Terengganu Pertis. Turut berjuang untuk pasukan masjid adalah Hakim. Perlawanan bola sepak ini tak sama dengan yang dimainkan di tempat lain. Ada peraturan sendiri. Masuk tanpa void, satu kesalahan besar, boleh diberi tendangan percuma. Hari ini tugas saya adalah sebagai pengurus pasukan bola sepak masjid. Bukan mudah untuk main bola bila mata ditutup. Macam-macam aksi mencuit hati menghiburkan penonton di luar padang. Separuh masa pertama telah pun selesai. Tim masjid telah pun didahului oleh tim Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam dengan jaringan 0-1. Dan sekarang ini tengah berlangsung pusingan yang kedua. Jaringan kekal hingga ke tamat perlawanan. Tahniah kepada pasukan Pertis. Apapun siapa yang menang tak penting. Nilai empati kepada golongan cacat penglihatan dan ukhuwah yang dijalin, itu yang lebih berkesan. Sempat pula saya bersama Lim dan Kartik cuba memangkah gasing dengan pasukan gasing tempatan yang sudah banyak memenangi pertandingan gasing peringkat kebangsaan. Hai, gasing. Selesai solat maghrib, sempena sambutan Ma'al Hijrah, jemaah berpeluang mendengar kuliah yang disampaikan oleh Sahibus Samahah, Datuk Dr. Zulkifli Muda, Mufti Terengganu sendiri. Ukhuwah Islamiah kena jaga sungguh. Apabila berlakunya perpecahan di kalangan orang Islam, kalau kita tengok, apa yang berlaku ialah pecahnya kerajaan Osmaniyah. Apa yang saya sangat kagum adalah Lim dan Kartik turut berada di dalam ruangan solat. Begitu khusyuk mendengar kuliah dari Datuk Mufti. Dan situasi ini berlaku di negeri Terengganu, Darul Iman. Syabas sekali lagi, malah pihak masjid bersama jemaah memberi sambutan mesra menghulurkan persahabatan. Seterusnya, majlis penyampaian anugerah Tokoh Imarah Masjid 2016. Pelbagai kategori penerima termasuk muslimin, muslimah, kanak-kanak, dan yang paling menarik perhatian semua yang hadir adalah dan seterusnya yang terakhir bagi kategori penerima anugerah Imaratul Masjid, kategori anugerah khas dipersilakan saudara Muhammad Hakim bin Sanif. Syabas dan tahniah diucapkan kepada keluarga anugerah Imaratul Masjid di Kampung Batu Hampar. Setinggi tahniah Hakim. Syabas lagi untuk pihak masjid yang berjaya mengangkat golongan kelainan upaya menjadi sebahagian dari kekuatan masjid. Baiklah, hari ini hari yang baru. Saya akan pergi menyambung melihat apa lagi aktiviti pengimarahan masjid yang istimewa di Masjid Kampung Batu Hampar ini. Pada hari ini saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan seorang lagi Imam Muda Adan.
Apa khabar Dan? Alhamdulillah. Sihat. Lama dah tak jumpa. So sekarang program apa yang dia orang tengah buat sekarang ni? Sekarang ni masjid rasanya tengah nak mula gotong royong. Apa kata kita pergi tengok? Boleh? Jom. Gotong royong perdana ini adalah kerjasama antara penduduk kampung, karya masjid bersama anak angkat Universiti Malaysia Terengganu. Bergotong royong sambil beramal. Oh, Masjid Kampung Batu Hampar ada taman herba. Sempat pula Imam Muda dan cuba beberapa jenis. Baiklah, kita baru saja selesai gotong royong. Sekarang ni saya bersama dengan golongan muslimat pula tengah memasak 2 menu istimewa dari Terengganu, iaitu yang pertama sekali apa dia? Yang ni sayur masak lemak kulit rambai. Kulit buah rambai boleh makan. Siap masak lemak lagi tu. Lim dan Katik juga bantu mak angkat mereka masak sayur kulit rambai. Semerbak aromanya. Imam Muda dan pula dah bersedia dengan ikan tongkolnya. Kalau dah nama orang Terengganu, mesti tahu macam mana resipi dia. Macam mana kita nak buat? Okey. Hari ni saya bukan tukang masak. Okey. Tapi saya boleh cerita resipi dia. Yang ada dalam ni, betul kan saya kata ya? Yang ada dalam ni kita ada bawang. Lepas tu kita ada kunyit hidup. Lepas tu bawang tak ada lah. Bawang tak ada. Sudah. Sementara menunggu lauk semua masak, mak ayah membawa kami ke dalam hutan mencari sesuatu yang bernilai. Ingin tahu khazanah bernilai zaman Jepun? Mari ikut misi kami. Misi kami diketuai Timbalan Pengurusi Masjid Haji Mamat Jusof. Payah juga nak jumpa khazanah ni. Cari punya cari. Baiklah, kita dah pun akhirnya jumpa pokok ubi gadungnya. Lebih kurang dalam setengah jam juga perjalanan. Lebih kot rasanya. Pokok dia tu macam mana kita nak kenal? Satu ni jadi year 3 je. Dia tak ada banyak. Inilah dia ubi bernilai peninggalan nenek moyang kita. Ubi gadung. Maklumlah zaman dijajah. Hidup susah dan serba kekurangan. Jadi ubi gadung adalah penyelamat. Tapi kena hati-hati, ubi gadung ni beracun. Kena tahu cara betul nak masak. Macam mana kalau nak masak dia tu? Kita potong. Lepas tu kita masuk dalam baku. Kita rendam air sungai. Kena rendam 3 hari 3 malam bersama beberapa jenis daun kayu. Tiap-tiap hari kena goncang air. Orang tua dulu dia teh. Dia ambil gadung tu. Yang tu dia peruh dalam mata. Peruh dalam mata. Kalau berasa pedih, dia rendam lagi 1 kali. 1 hari lagi. Dia kalau peruh dalam mata dah pedih, kita boleh ambil makan. Macam mana payahnya nenek moyang kita bertarung untuk kelangsungan hidup. Dalam perjalanan pulang ke masjid, jumpa pula pokok duku. Lebat betul buahnya. Biarpun dah makan buah duku, kami tak lupa ikan singgang dan sayur kulit rambai. Okey, inilah dia kulit rambai yang kita masak tadi. Siapa sangka kan kulit rambai ni bila dimasak dengan santan, letak pula dengan cilinya, dengan kacang panjangnya semua. Jadi bila dimakan tu kita rasa lemak-lemak. Lepas tu dia rasa macam masam-masam manis sikit. Jadi inilah mana yang kalau kita nak dapat pun kita nak dapat ni kat Terengganu je. Lim dan Katik pun sempoi je makan. Rasa memang sedap. Untuk hidup berjaya dalam arti kata yang sebenarnya, kita umat Islam mestilah hidup rukun damai, berasaskan semangat ukhuwah Islamiyah, seperti yang dihayati oleh Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Selepas solat Jumaat, ada pula aktiviti sukan rakyat. Orang Batu Hampar ni memang minat sangat bola. Kalau semalam main bola tutup mata, hari ni main bola pakai kain pelekat. Perlawanan antara pasukan masjid dan pasukan veteran Batu Hampar. Sengit betul perlawanan ni. Akhirnya, kami berjaya hasilkan gol. Jaringan cantik lewat perlawanan oleh Muhammad Nahkim. Jaringan macam Mak Yo boh. Kami menang
1-0. Ada juga acara sambut kasih Lim dan seorang tariah masjid, manakala Kartik bersama Mak Yah. Lim dan pasangan berjaya meraih tempat kedua. Acara kemuncak adalah perlawanan tarik tali antara tim Astro Oasis dan penduduk Kampung Batu Hampar. Pusingan kedua bermula. Menang kalah bukanlah tujuan, keseronokan berukhuwah paling penting. Dan ini bermakna masjid mampu buat aktiviti happening. Ikan singgang, sayur rambai, makan jangan sampai tersadung. Dari padang ke tepian sungai, untuk mengutip si ubi gadong. Okey, baiklah, inilah dia ubi gadong yang dah diletakkan dekat dalam sungai selama 3 hari. Kali ini giliran Imam Muda Adan untuk berkongsi ilmu. Bahkan ada dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah menjemput orang Yahudi untuk datang makan di dalam rumahnya, yang mana terletak di dalam masjid Nabi SAW. Itu adalah akhlak yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk kita meluahkan ataupun menunjukkan kepada orang bukan Islam. Terharu melihat hubungan kasih sayang antara Mak Yah dan 2 orang anak angkatnya, Lim dan Kartik. Sebelum pulang ke tempat menginap, saya dan Imam Muda ada singgah ke rumah Mak Yah untuk melihat cara ubi gadong dimasak. Dan jenguk sekali Lim dan Kartik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari pun dah semakin larut, esok perlu bangun awal untuk hari kemuncak. Banyak dalam Quran kisahkan tentang bagaimana kunci-kunci syurga ini yang mesti ada pada diri kita, insya-Allah. Kuliah subuh oleh Ustaz Mizan sungguh menyentuh sanubari. Semoga kita semua terpilih menjadi ahli syurga. Amin. Masih lagi bersama dengan Imam Muda Adan dan hari ini kita dah pun sampai ke hari kemuncak Karnival Masjid. Dan sekarang ni ramai orang dah datang dah. Dan kita baru saja dapat berita yang agak menyedihkan. Seorang penduduk kampung di sini meninggal dunia dan jenazah dia akan diuruskan oleh pihak masjid sebentar nanti. Sementara menunggu jenazah sampai untuk disolatkan, program berjalan seperti dirancang. Ketibaan Pesuruhjaya Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Maidam, Datuk Wan Muhammad Wan Ibrahim disambut dengan paluan kompang pimpinan Ustaz Ainiza Ibrahim. Hakim pun bukan main bersemangat lagi. Rombongan VVIP diiring ke gerai demonstrasi makanan tradisi Terengganu. Mak Yah bersama Lim dan Kartik bersedia untuk hidangkan ubi gadong. Kebetulan jenazah tiba di masjid sebelum upacara penutup. Masjid Kampung Batu Hampar sebenarnya tidak memiliki van jenazah. Beberapa kali memohon dari pelbagai pihak, namun belum ada rezeki. Alhamdulillah, pada hari itu sebenarnya ada berita baik untuk masjid. Permohonan mereka akhirnya didengar dan dipenuhi oleh pihak Bank Islam. Dan pada hari itu sebenarnya dijadualkan acara penyerahan kunci van jenazah. Semua acara diringkaskan untuk segerakan jenazah Allahyarham Muhammad Isa dihantar ke tanah perkuburan. Semoga roh arwah ditempatkan bersama roh mereka yang beriman.
acara penutup kembali berjalan seperti dirancang. Juga persembahan marhaban dari kumpulan Muslimah Masjid. Majlis berakhir dengan jamuan makan tengah hari. Apa perancangan yang Datuk atau Kerajaan Negeri ada untuk memaksimumkan prestasi-prestasi masjid di seluruh negeri Terengganu? Okey, sebenarnya kita sudah maklum TTB, Transformasi Terengganu Baru, dalam visi yang kedua, masjid Darussalam merupakan sebuah penyatuan. Sempat bertemu Ustaz Nazri dari Bank Islam. Kenapa Bank Islam memilih Masjid Kampung Batu Hampar untuk diberikan jenazah? Kita memang secara berterusan memberikan sokongan kepada pihak berkuasa agama negeri dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi dalam konteks masjid ini, ianya telah terpilih sebagai masjid terbaik di negeri Terengganu. Jadi kita merasakan bahawa dengan Bank Islam memilih masjid ini sebagai salah satu daripada penyelenggaraan jenazah ini, dia akan menjadi motivasi. Mak Ayah pula kelihatan sedih nak berpisah dengan Lim dan Kartik. Macam mana pengalaman Mak Ayah ditemani oleh dua orang jejaka tampan selama 2-3 hari ini? Mak Ayah terima dengan senang dan terbuka. Alhamdulillah. Kartik, macam mana pengalaman 2-3 hari ini? Kesimpulannya, saya rasa saya sangat beruntunglah saya dapat maknya sebagai mak angkat saya. Saya amat gembira lah sebab dapat libatkan diri dalam program seperti ini. Satu pengalaman yang sangat menyeronokkan di Masjid Kampung Batu Hampar, Telemong, Terengganu. Masjid ini membuktikan aktiviti pengimarahan ada tarikan tersendiri yang boleh mengajak semua golongan mendekati masjid. Islam bukan sahaja mengajar kita tentang ibadat, tetapi Islam juga telah mengajar kita bagaimana kita nak berakhlak dengan orang yang bukan Islam, begitu juga dengan orang Islam. Betul. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada saudara kita iaitu Lim dan Kartiga. Ya, betul. Dan kita juga ucapkan ribuan terima kasih kepada hos jemputan kita pada kali ini iaitu Imam Muda Adan dan juga kepada semua AJK Masjid yang telah memberikan kerjasama yang cukup menakjubkan. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.